pergi detail sekali lagi apa yang cuma kita akan revise sikit sekejap. Lepas tu kita akan jawab soalan sikit pasal topik ni. Okay, mula dulu dengan eukaryotik cell, lepas tu kita masuk kepada organel. Okey, sel. Apa benda sel? Sel ialah basic unit of life. Kiranya kalaulah ibaratkan rumah tu terdiri daripada batu bata, dan batu bata tu adalah dia punya basic unit rumah tu. Dan kalau kita manusia, kita punya basic unitnya adalah sel. Dia punya building block lah kiranya. Okay, seterusnya kita ada dua jenis sel dalam dunia ni, iaitu prokaryotik sel dan eukaryotik sel. Prokaryotik sel, prokaryot diambil daripada perkataan prokaryot. Prokaryotik mengambil daripada perkataan before nucleus. So daripada before nucleus tu kita tahu apa yang tak ada dalam prokaryotik sel. Prokaryotik sel dia tak ada nucleus dan tak ada membrane bounded organelle. Organelle yang ada membrane. Okey, dah tengok dulu punya gambar ni. Dan mana? Tak keluar. Boleh tengok tak skrin ni sebelum tu? Saya tanya kok lah tak nampak skrin ke. Hello, boleh nampak skrin ke? Sharing screen. Okay, kita tengok dulu apa yang korang tak label yang korang perlu tahu dan tak perlu tahu. Okay, untuk prokaryotik cell fimbriae ni tak perlu tahu. Lagi inclusion pun tak payah. Dan untuk saya tengok. Okay, untuk eukaryotik cell semua yang ada. Okay, kita tengok persamaan dulu daripada segi labeling atau structure of prokaryotic cell dan juga eukaryotic cell. Okay, dari segi persamaan, dua-dua ni ada cytoplasm. Lagi dia ada plasma membrane. Apa lagi yang sama? Dia ada DNA dan ribosom. Dua-dua ni ada ribosom. So itu empat ke tiga? Satu, dua, tiga. Mana satu lagi? Ada tiga organel yang sama. Cytoplasm. Iaitu cytoplasm, ribosom dan plasma membrane. Okay, lepas tu apa pula dari segi perbezaan. Kita tengok dulu apa yang prokaryotik cell ada yang tak ada pada eukaryotik cell. Yang ada pada prokaryotik cell ialah plasmid. Plasmid ni ialah circular DNA. DNA tapi dia dalam bentuk circle. Dan selain tu juga prokaryotik cell dia ada kapsul. Dan kapsul ni yang bagi macam protection kepada bakteria tu lah. Dan biasanya prokaryotik cell yang ada kapsul, dia tak semua prokaryotik cell ada kapsul. Tapi prokaryotik cell yang ada kapsul, dia lebih tahan kepada antibiotik. Dia more virulent, biasanya dia lagi bahaya. Kalau prokaryotik cell yang ada kapsul ni. Dan selain daripada tu, dia tak ada nukleus. Tapi dia ada nukleoid, tapi dia punya function sama je macam nukleus. Cuma beza dia tak ada membrane keliling dia. So nukleoid ni ialah tempat center yang dekat dalam tu ada DNA, tapi dia tak ada membrane yang membezakan dia dengan nukleus.
Okey, untuk flagellum, yang ni tengok eukaryotic cell pula apa yang tak ada, yang ada pada eukaryotic cell tak ada pada prokaryotic cell. Dia ada banyak sebenarnya berbanding dengan apa yang ada pada prokaryotic cell sahaja. Okay, dalam eukaryotic cell dia ada semua membrane bounded organelle. Membrane bounded organelle maksudnya organelle yang ada membrane, iaitu mitochondrion, lysosom, lepas tu endoplasmic reticulum, lepas tu smooth endoplasmic reticulum, and then centriole. Kalau dalam eukaryotik sebenarnya dia hanya ada dalam animal sahaja. Dalam plant tak ada centriole. Lepas tu nucleus dan Golgi body. Ini struktur yang hanya ada dalam eukaryotic cell, tak ada dalam prokaryotic cell. So, apa benda sel yang termasuk dalam prokaryotic cell? Sel yang termasuk dalam organism yang termasuk dalam prokaryotic cell ialah bakteria. Dan arke ni dia macam sejenis bakteria, ala-ala bakteria juga, tapi dia ada ciri yang apa, dia tu lagi ancient lah daripada bakteria. Dan eukaryotic cell ialah semua kingdom kecuali kingdom bakteria. Macam kingdom apa, protis. Contoh protis ialah ameba, paramecium, dia unicellular organism. Protis lagi apa lagi? Protis, animal, fungi, plant. Itu semua adalah eukaryotic cell. Okay, kita tengok pula similarity. Dari segi similarity antara prokaryotic cell dengan eukaryotic cell, dua-dua tu ada DNA, ribosom, plasma membrane dan cytoplasm. Dan dari segi perbezaan dia, kalau dalam prokaryotic cell, dia tak ada membrane bounded organelle. Itu yang paling utama sekali. Apa benda organelle yang membrane bounded? Organelle yang membrane bounded ialah nukleus. Ada pointer ni. Ia ialah nukleus, Golgi body, endoplasmic reticulum dan lysosom. Itu semua absent, tak ada dalam prokaryotic cell, hanya ada dalam eukaryotic cell sahaja. Dan dari segi ribosom pula, ribosom dalam prokaryotic cell walaupun dia ada ribosom, tapi ribosom dalam prokaryotic cell dia lagi kecil, iaitu 70S. S ni dia adalah unit yang kita guna untuk kira saiz dan juga berat protein. Sebab ribosom tu terdiri daripada protein. So 70S untuk prokaryotik. Eukaryotic cell dia punya ribosom besar sikit, iaitu 80S. Cell wall. Prokaryotic cell dia ada cell wall. Memang semua prokaryotic cell ada cell wall. Dalam eukaryotic cell pula ada yang ada cell wall, ada yang tak ada. Dan seperti mana yang awak tahu, animal dia tak ada, animal cell dia tak ada cell wall. Yang ada cell wall ialah plant dan juga fungi dan certain protis. Protis ialah unicellular eukaryot. Okey. Cell wall. Kalau prokaryotic cell, dia punya cell wall dia terdiri daripada peptidoglycan. Kalau eukaryotic cell, dia punya cell wall terdiri daripada selulose dan chitin. Seterusnya, structure of flagella. Prokaryotic cell dia punya flagella dia simple je. Dia tak ada arrangement. Flagella ni dia terdiri pada mikrotubul. Mikrotubul tu sejenis protein yang macam boleh kata function dia macam tali. Structure dia macam tali, memanjang. Dan kalau prokaryotic cell, dia punya structure flagella dia simple. Kalau eukaryotic cell, dia ada arrangement 9+2. Macam ni, 9+2. Maksudnya dalam ni dia punya flagella. Lepas tu dalam dia punya flagella tu, dia ada
arrangement mikrotubul yang secara berkembar macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu tengah-tengah dia ada 2 ketul lagi. 2 helai mikrotubul. Helai. Saya tak tahu apa penjuru bilangan untuk mikrotubul. Okey, seterusnya apa lagi beza dia? Dia banyak beza lagi. Dari segi cell size, prokaryotik dia lagi kecil daripada eukaryotik. Dan dari segi nukleus, prokaryotik sel dia tak ada nukleus. Dan awak dah tengok tadi dia punya plasma membran dia, bukan plasma membran, dia punya nukleus dia tak dikelilingi oleh membran. So dia sebab tu dipanggil sebagai nukleoid, dia tak panggil nukleus sebab dia tak ada plasma membran. Dan eukaryotik sel pula dia ada nukleus yang dalam tu ada genetic material iaitu DNA. Dan dari segi genetic material, prokaryotik sel selain daripada nukleoid, dia juga ada circular DNA dalam bentuk plasmid ni, plasmid bulat dia bentuk circle. Dan awak akan jumpa term plasmid dalam chapter 8. Dan prokaryotik DNA dia tak ada histone protein. Histone protein ni macam ni. Dalam eukaryotik sel dia ada histone protein. Dia punya DNA tu digulung, menggulung histone. So ibaratnya macam DNA tu benang, lepas tu dia punya penggulung tu sebagai histone protein. Okey, seterusnya biasanya soalan yang rare sikit pasal prokaryotik cell ni. Kenapa tak boleh klik? Okey. Biasanya kalaulah dia tanya what is the difference between amoeba cell, kalaulah dia tanya soalan macam ni, and E. coli. Okey, kalau dia tanya soalan macam ni, awak kena tengok perbezaan apa benda E. coli tu. E. coli tu sejenis bakteria. Amoeba tu pula sejenis protis. Ataupun mungkinlah dia tak tanya macam ni, dia bagi gambar. Biasa dia bagi gambar amoeba dan gambar E. coli. So awak boleh tahu macam mana nak tahu dia punya difference. Tengok dia ni sel apa. Amoeba ialah sel eukaryotik, manakala E. coli ialah prokaryotik. Amoeba ialah eukaryotik, E. coli ialah prokaryotik. Jadi kita kena bagi tahu dari segi difference antara eukaryotik dengan prokaryotik lah. So ada kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu secara direct what is the difference between eukaryotic and prokaryotic cell. Dia tak bagi tahu secara macam dia bagi contoh. Ambil contoh eukaryotik macam saya letak amoeba dekat sini, contoh eukaryotic cell. Dan E. coli contoh bacteria cell. Lepas tu so awak kena tahu yang amoeba atau eukaryot dan E. coli tu prokaryot. Lepas tu barulah bezakan. So bezanya antara prokaryot dengan eukaryot, kalau antaranya E. coli, kita dah tahu E. coli adalah prokaryot. So E. coli has cell wall, while amoeba does not have cell wall. Lepas tu boleh juga bagi tahu, yang ni contoh je lah, saya bagi tahu macam mana nak tulis. Dan bila soalan pasal difference ni, tanya difference,
Awak kena bagi tahu ciri yang sama lah. Maksudnya kalau E. coli tu awak cakap pasal cell wall, amoeba pun kena cakap pasal cell wall juga. Tak boleh lah awak cakap E. coli has cell wall. Why amoeba apa ni has nucleus for example. Tak boleh, walaupun dua-dua betul dia punya statement tu, tapi dia tak menunjukkan difference. Bila kata difference, dia mesti feature yang sama. Okay. Lepas tu kita masuk sekejap pada kita masuk pula pada organelle. Okay, sebelum kita masuk pada organelle, awak ada soalan ke pasal eukaryote dengan prokaryotik cell ni? Tak ada. Kalau tak ada, kita terus pada ni. Okay, ni biasanya kalau soalan sebelum pergi kepada organelle, kita tengok dulu. Okay, choose the correct answer. Kalau dibagi gambar ni, ni ialah macam mana nak tahu sama ada prokaryot, eukaryot, animal ataupun plant. Kalau animal plant, maksudnya dia eukaryot lah. Kalau prokaryot, kita tak boleh cakap animal ataupun plant sebab dia bukan animal ataupun plant. Tapi kalau eukaryotic cell, dia memang ada dua pecahan pula bawah dia, animal dan ataupun plant. Okey, mula-mula nak tentukan, tengok dia ada membran bounded organelle ke tak? Macam dia punya nukleus ada membran, lepas tu dia ada Golgi body, mitokondria dan semua organelle yang ada membran. Jadi dia adalah eukaryot. Seterusnya animal ke plant? So tengok beza animal dengan plant. Animal dia tak ada cell wall. So dia adalah plant. Seterusnya yang ni pula type of cell. Tengok dia ada cell wall dan dia ada tak membran bounded organelle? Dia ada membran bounded organelle macam chloroplast, mitokondria, lysosom semua tu. So dia adalah eukaryot. Dan dia adalah sekejap. Salah pelan pula. Yang atas ni animal. Animal. Lepas tu yang ni adalah plant. Sebab dia ada cell wall dan dia ada chloroplast. Ni structure ni ialah chloroplast. Seterusnya yang bawah ni, yang ni kita boleh tahu yang ni adalah prokaryotik cell. Bila kata prokaryotik, kita tak boleh kelas animal atau prokaryotik sebab dia tak ada membran bounded organelle dan dia punya nukleus. Okey, seterusnya kita cuba label gambar ni. Okay, kita tengok dulu. A merujuk kepada ni. So, biasanya student dia akan confuse antara Golgi body biasanya student akan confuse antara Golgi body dengan endoplasmic rough dan sama ada rough ataupun plasmic. So macam mana nak bezakan antara Golgi body dengan endoplasmic reticulum? Biasanya Golgi body dia punya, kita panggil apa, dia punya sac dia tak macam ni, dia tak bersambung.
Tapi kalau endoplasmic reticulum dia ada sambungan antara dia punya section. Yang contohnya ni dia ada sambungan ni kan. Kalau Golgi body dia tak ada sambungan. Lepas tu macam mana nak bezakan antara endoplasmic reticulum smooth ataupun rough? Kalau rough endoplasmic reticulum dia ada ribosome attached. So boleh tengok macam ada bulat-bulat ataupun gerutu sikit dia punya surface. Smooth endoplasmic reticulum dia tak ada ribosome yang attached. Mana? Oh sini. Terusnya, so A ialah rough endoplasmic reticulum. Mana? Ada dia. Mana? Kenapa tak boleh? Sekejap. Okay, ni A ialah rough endoplasmic reticulum. Seterusnya B. B ialah ribosome. Tengok dia tunjuk pada titik. C. C ialah awak tengok C antara C, D, mana lagi C, D. Dan J. Dia susah nak bezakan. Okay, J ni ialah dia, awak tengok dia keluar daripada Golgi body dan pergi ke plasma membrane. So menunjukkan J ialah ribosome. Dan C ialah secretory. Dan C ialah vacuum ni biasa ni tak. E ialah yang titik dalam apa garis dalam ni yang dalam nukleus ni ialah DNA ataupun kromosom. F ialah nukleolus. G ialah nukleus membrane. H pula. H menunjuk pada ni ialah centriole. I ialah body. Bila je Golgi body, G tu kena huruf besar. Lepas tu JK. K ialah smooth endoplasmic reticulum. L ialah nukleus. Isi dah tunjuk dalam ni. Maksudnya awak boleh kata ni sebagai nukleoplasm ataupun just cakap je boleh refer kepada keseluruhan. Mungkin boleh dia O ialah
Mitochondrion. Dan dari segi yang plant cell pula, plant cell structure mana yang tak ada dalam yang tak ada dalam animal, hanya ada dalam plant cell. Organel lain selain daripada tu semua ada. Kalau dalam animal, yang ada dalam animal sahaja tak plant cell ialah striol dan satu lagi lysosome. Dia hanya ada dalam animal cell saja. Yang ada dalam sel dalam plant cell sahaja. Dan juga cell wall dengan apa? Satu lagi cell wall dan chloroplast. Okay, seterusnya. Tengok pula. Okay, contain this slide sac called thylakoid. Thylakoid. Menunjukkan ni adalah organel thylakoid ni chloroplast. Mana? Stroma. Punya membrane. Dan sac of thylakoid granum. Okay, dan function chloroplast ialah untuk carry out photosynthesis. Seterusnya, membranous tubular sac, lack of ribosomes on outer surface. Sac tubular maksudnya dia punya membrane tu, dia punya bentuk dia tu agak macam bulat macam tu dia buka. Dan ni dia punya clue yang paling penting, lack of ribosome on endoplasmic reticulum. Dan dia punya function smooth endoplasmic reticulum untuk synthesis of lipid. So kalau soalan tanya dekat mana banyak endoplasmic reticulums.
So tempat organ yang berlaku sintesis of lipid lah yang banyak. Uh, Seterusnya spherical shape. Intracellular lagi autophagy dan satu pada autophagy proses autolysis. Apa benda proses autophagy, autolysis dengan phagocytosis? Maksudnya self, phagy maksudnya eat. So autophagy ni proses di mana organel yang dah lama, katakanlah lama dalam ni, so, apa lysosom akan buat, lysosom dia akan engulf maksudnya ngap ribosom, lepas tu ribosom pula, mitokondria yang dah lama, tak kisahlah mitokondria ke lysosom, ribosom ke, yang penting yang dah worn out, lepas tu dia akan digest jadi jadi pieces into pieces, lepas tu dia akan recycle balik material tu. Sel phagocytosis. Okay, phagocytosis ni bila dia nak engulf, nak makan yang something dari luar. Katakanlah ni kita punya immune system lah. Katakan dia ada bakteria masuk serang kita punya badan, masuk dalam kita punya badan. Lepas tu bakteria apa ni, kita punya immune system ni, kita punya immune cell, nanti awak akan belajar detail immune cell jenis apa yang akan engulf. Dia akan maksud dia akan boleh dia absorb dan bersaki-baki dia akan keluar. So tu proses phagocytosis. Proses yang dia makan benda macam Feli tadi lah, maksud pada sel. So proses sel makan. Seterusnya last kali autolysis. Autolysis ni dia ekstrim sikit. Okay, autolysis ni proses auto-self, maksudnya self. Lysis maksudnya pecah, break. So proses di mana sel tu, sel bunuh diri lah dengan kata lain. Dia berlaku bila sel tu tak diperlukan ataupun sel tu kena infection ke ataupun
lysosom tu pecah dan dia akan melepaskan, dalam lysosom tu dia ada hydrolytic enzyme. So hydrolytic enzyme tu akan sampailah sel tu hancur dan musnah. Okey, seterusnya. Flagellum. So ada Rafiat tadi fungsi dia untuk sebagai